أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Abang Rahman kita yang menjemput saya, selalu mengingatkan saya tentang pengajian di sini, tuan-tuan imam, ahli tuan kuasa surau, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Abang Abu Bakar yang merakamkan atau membuat live kuliah kita malam ini, yang akan dipancarkan dalam page audio kuliah. Tuan-tuan boleh lihat dalam page audio kuliah, page yang di dalamnya ramai tok-tok guru, ramai ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu. Tuan-tuan bolehlah melihatnya nanti, insya-Allah. Malam ni tuan-tuan saya ingin membacakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jis fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala wa iyyaka walau fa innal law taftahu amal syaitan. Daripada Abu Hurairah menyatakan, hadis ini didapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, Nabi bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin, orang yang beriman yang kuat itu, kuat tuan-tuan, khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, adalah lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka, dan apabila kamu berada pada setiap kebaikan, maka jaga-jagalah agar kebaikan itu memberi manfaat kepada kamu. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Tuan-tuan, kita ni manusia yang bila ada ditimpa dengan kebaikan, kita semangat, kita seronok. Tapi apabila tuan-tuan ditimpa dengan dengan orang kata kesukaran, keburukan, ujian, bala, kita rasa lemah tuan-tuan, dhaif jadinya. Maka Nabi mengingatkan, wala ta'jiz, jangan kamu rasa lemah dengan ujian, dengan perasaan, dengan kekecewaan. Fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah. Kalau tuan-tuan kita dilanda dalam hati kita ini dengan perasaan sadness feeling, dengan perasaan kita panggil sorrow, bukan sorrow, maknanya sedih tuan-tuan, maknanya kadang-kadang kita dilanda kekecewaan, maka hendaklah kita menyatakan dalam hati kita, apa dia? Ini adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul, Nabi ajar, maka katakan, apa dia? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendak, maka dia akan buat. Kerana apa? Allah itu bersifat iradah. Wa iyyaka walau, dan janganlah kamu berkata kalaulah. Bila berlaku pada kita satu kejadian tuan-tuan, kita mengatakan kalaulah aku tak buat ini hari tu, kalaulah aku tak pergi ke situ hari tu,
benda tu takkan berlaku. Kalaulah aku tak buat rancangan begini, tak jadi aksiden ni. Apa kata Nabi? Jangan sebut begitu. Fa innal law, kerana bila sebut kalau itu tafta'u amal syaitan, takut dia akan membuka pintu kepada bisikan syaitan. Tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini merupakan hadis yang memotivasikan manusia. Tak kira lah siapa-siapa pun. Siapa saja yang bernama manusia, Bani Adam, tak lepas daripada ujian. Dan juga orang kata apa dia tuan-tuan, masalah dalam kehidupan. Tetapi kalau kita nak menjadi orang yang mukmin beriman, mestilah qawi, kata Nabi. Kerana apa? Kata Imam Nawawi, al-muradu bil quwwati huna azimatun nafs wa qarihatin fi umuril akhirah. Yang dimaksudkan kuat di sini tuan-tuan mukmin, yang kuat ni apa dia? Azimatun nafs, kita ada tekad yang kuat dalam hati tuan-tuan. Kita ada apa tuan-tuan? Jati diri. Selalu dalam motivasi ni, kalau dengan budak-budak remaja, selalu penceramah sebut kita mesti ada jati diri. Apa makna jati diri? Diri ni, inner self ni, dalaman ini mesti kuat dan kukuh. Umpama kayu jati tuan-tuan. Cuba tengok kayu jati tuan-tuan. Kalau rumah dibina dengan kayu jati, tuan tengok rumah orang lama-lama, mana dimakan di anak-anak. Kayu jati ni tuan-tuan, anak-anak tak boleh gigit. Gigit patah gigi anak-anak ni tuan-tuan. Tapi kalau cuba kayu getah, Allah, dia punya suka tuan-tuan. Perabot kayu getah, cuba tengok. Tu belakang tu, kayu apa belakang tu? Lemari belakang tu. Kalau ada anak-anak lebuh tu, dengan ensel-enselnya peluru, anak-anak cukup suka kayu yang lembut-lembut ni. Tapi kalau kayu jati, cengal, tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab apa? Itu pada kita punya pemahaman jati tu. Apa maksud dia? Mesti solid, mesti tabah, mesti sabar. Fi umuril akhirah, terutamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat ni tuan-tuan. Kal jihad, kata Imam Nawawi, seperti kita nak berjihad. Dalam jihad mesti ada keberanian tuan-tuan. Kalau tak berani dalam jihad, maka musuh boleh mengalahkan orang Islam. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apabila berlakunya serangan terhadap negara Islam macam Palestin, ulama-ulama menyatakan wajib atas abnaul watan, wajib ke atas penduduk-penduduk negara itu untuk mempertahankan negara dan agama dengan istilah jihad yang Allah syariatkan. Dan nak buat jihad ni tuan-tuan, dia tak boleh suam-suam kuku, tak boleh. Nak buat jihad ni tuan-tuan, dia tak boleh berani kejap, takut, patut berani balik, patut takut. Nak berperang ni tuan-tuan, dia tak boleh bila kita rasa boleh menang, kita berani. Bila rasa dah nak kalah, kita lari daripada medan perperangan. Macam juga jihad melawan hawa nafsu ni tuan-tuan. Kalau nak lawan hawa nafsu ni, kena jihad sungguh-sungguh, kena solid, kena jati diri kita ni lawan nafsu. Jangan bila kita rasa nak lawan, kita lawan. Tapi bila kita rasa tak nak lawan karang, kita pun terperdaya dengan bisikan nafsu. Ini maksud dia tuan-tuan, azimatun nafs. Kena ada kekuatan diri dalam yang pertama melakukan jihad, sama ada peperangan untuk mempertahankan negara, agama, juga termasuklah dalam kita menjihad untuk melawan hawa nafsu. Wal amri bil ma'ruf, dan dalam perkara kata Imam Nawawi, apa dia kena ada kekuatan jiwa ini, kuat ini pada mana? Kita mengajak kepada kebaikan, kena ada kekuatan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kata ya Abu A'la Al-Maududi, di antara yang menjadi masalah orang yang nak ngajak pada kebaikan ni apa dia? Sindiran daripada musuh-musuh ni.
atau kita panggil sekarang istilahnya sarkazm. Bila kita tuan-tuan dilantik sebagai imam, sebagai pengerusi surau, sebagai apa jualah di kampung, JKK, sekarang MKK, sekarang tukar apa pula tak tahu ya. Lantik ni tuan-tuan, kemudian kita nak nasihat orang kampung. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau orang kampung yang dinasihat itu okey, boleh terima, no problem. Tapi tuan-tuan, kalau kita baru nak cakap sikit, dia bantai kita balik. This is problem. Siapa yang bantai ni? Member kita juga. Siapa member kita ni? Yang dulu sepermainan dengan kita di kampung, yang kena perangai kita daripada kecil. Masalahnya kita dah berubah. Kita sudah menjadi AJK masjid, AJK surau, kita dah jadi imam, kita dah jadi Bilal. Tapi dia ni tuan-tuan masih melihat kita dengan matanya waktu dia budak-budak dahulu. Bila kita kata jom kita solat jamaah, apa jawab sahabat-sahabat yang memusuhi kita ni? Sudahlah, hang tak usah buat baiklah. Hang tak ingat masa muda dulu, masa budak dulu. Sudahlah, rambutan Pak Abu tu hang yang curi. Dia cerita balik kisah-kisah lama, tuan-tuan. So kata Syekh Abdul Alal Maududi, fasbir, sabar. Dan disebut oleh Imam Nawawi malam ni azimatun nafs. Kena ada kekuatan diri, tuan-tuan. Walaupun orang perli, walaupun orang kutuk, walaupun orang cakap macam-macam, sudahlah. Sekarang je pakai jubah, dulu seluar pendek je. Sudahlah kau dulu pun kaki sakpit. Dulu ya. Sakpit tu terbongkang dalam longkang, tak ingat. Aku dah berubah, aku dah bertaubat. Aku nak jadi baik dan aku nak buat amar makruf yang ustaz suruh. Sudahlah. Kalau dulu kaki pit sampai mampoi kaki pit. Ada jumpa tak orang minat? Orang macam ini tuan-tuan kena hadapi dia dengan as-sabru. Apa dia? Sabar. Sabar ini termasuklah yang dinamakan sebagai azimatun nafs, jati diri. Kekuatan tuan-tuan supaya kita tidak lemah dalam melaksanakan amar makruf. Apalagi kata Imam Nawawi, wa nahya 'anil munkar, ketika mana kita mencegah kemungkaran. Ya, ini susah tuan-tuan nak buat. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang kena kita ni, masa silam kita yang lalu, bila kita nak cegah kemungkaran, dia akan menggunakan kita punya kelemahan. Apa dia tuan-tuan? Kita punya the past. Kita punya apa dia tuan-tuan? Masalah-masalah dulu, perbuatan-perbuatan dulu, hingga mereka menghina kita, mengutuk kita tuan-tuan, mengatakan kamu tak layak bercakap. Kerana kamu bukan orang yang boleh bercakap. Aku kenal kamu daripada muda, daripada kecil. Aku kenal kamu. Kamu tak layak bercakap. Tuan-tuan, menghadapi manusia yang sebegini, kita kena ada azimatun nafs. Ni. Sebab itu tuan-tuan, jangan merasa lemah dengan orang cakap, orang kutuk, orang perli. Pasal apa? Kalau lemah, Allah tak suka mukmin yang dhaif. Hadis ni sebut. Tapi jadilah tuan-tuan orang yang kuat untuk menegakkan agama. Jadilah orang yang kuat untuk menegakkan syiar Islam. Jadilah orang yang kuat untuk membela Islam. Lantaklah orang nak kata apa pun tuan-tuan. Kamu dulu teruk, kamu punya histori dulu teruk. Lantak tuan-tuan. Pasal apa? Tuan-tuan sudah berubah, tuan-tuan sudah bertaubat. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Setiap perbuatan yang telah kita bertaubat, kita beribadat, kita buat amalan-amalan baik, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Maka apa tugas tuan-tuan? Teruskan dengan menegakkan syiar Islam, dengan menegakkan syariat Islam, dengan menegakkan syariat agama Allah. Jangan rasa lemah. Kerana apa? Kalau lemah, Allah tidak suka. Allah suka yang mana? Orang yang qawi, mukminul qawi. Okay, tuan-tuan. Sebab itu katanya lagi Imam Nawawi kata wasabri 'alal aza wal timal masyaq fi zatillah taala. Sabarlah tuan-tuan dengan kesakitan-kesakitan dalam nak menegakkan agama. Tu mukmin yang kuat.
Siapa mukmin yang kuat ni tuan-tuan? Dia sabar tuan-tuan, walaupun bukan senang kita nak memakmurkan surau, betul tak? Bukan senang, betul tak Abang Rahman, nak mengajak jemaah untuk datang ke surau ni, bukan senang. Bukan senang kita nak berhadapan dengan manusia-manusia yang tak suka dengan program-program agama ni tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang tuan-tuan kita nak mendidik anak-anak remaja di kampung ini menjadi baik, di Jelapang Jaya ni menjadi baik, bukan senang. Kadang-kadang tuan-tuan kita AJK surau, bila pergi berjalan ke mana-mana nampak budak-budak muda yang prank maka JK sini pun tegur, yuk, mika prank-prank ni kena fikir orang lain sama. Cakap elok-elok. Mika ni prank nyek ni kena fikir ada jiran-jiran Mika ni yang anak kecil nak tidur. Mika pergi prank, udahlah prank pukul 10 malam pula prank budak sekarang, minta maaf tuan-tuan, mudah-mudahan bukan anak kita budak sekarang tuan-tuan, dia angkat hidung macam ni. Lu siapa pedik? Lu siapa? Ini motor gua punya bapak beli ni. Bukan lu punya bapak beli. No. Main bapak tuan-tuan. Maka kata Imam Nawawi, was-sabri 'alal azab, sabar. Orang yang bercakap kasar ni azan tuan-tuan. Mana azan? Bukan azan bang tu, azan. Azan ni maksud dia menyakitkan. Setiap benda yang menyakitkan, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Tuan tengok tak ada dalam surah Abah ni, apabila budak-budak yang prank ni ditegur oleh satu kumpulan, bergaduh, tak puas hati. Bergaduh tak apa ceritanya, pasal prank motor je. Bila bergaduh tuan-tuan, remaja dengan remaja bergaduh, panas baran sekarang ni tuan-tuan. Tengok pula filem-filem aksi Hollywood. Maka ada yang balik mengambil parang ni tuan-tuan, pergi pukul kawan ni dengan parang. Subhanallah, cedera parah. Kenapa benda ini berlaku tuan-tuan? Inilah yang dinamakan sebagai mungkarat, yang dinamakan sebagai kemungkaran wal adha. Apa dia? Benda-benda yang menyakiti jiran. Malah Nabi menyatakan tuan-tuan, Jibril sentiasa mengulangi, menasihati kepada aku, apa dia? Ingatkan umat kamu untuk berbuat baik kepada jiran, jangan menyakiti jiran. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita di antara orang yang menegurkan benda-benda ini, sentiasa mengingatkan anak-anak muda tentang keharmonian hidup berjiran, maka kita dinamakan sebagai mukmin yang qawi, yang kuat. You are the strong mukmin. Tuan-tuan, mukmin yang kuat walaupun tuan-tuan akan berhadapan dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Wahtimalil masyaq fi zatillah. Apa dia? Tuan-tuan dapat mengawal diri daripada merungut di atas masyak. Mana masyak? Di atas difficulties. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang tak boleh susah. Ya, saya ni berceramah je berdegur-degur, tapi kadang-kadang tuan-tuan bila kena atas batang hidung aku pun merungut juga. Tadi balik tuan-tuan, sekolah tadi ada kursus latihan dalam perkhidmatan ladap. Jadi selalu saya balik pukul 2 sampai pukul 3. Tadi tuan-tuan balik kat pukul 4, sebab lepas ladap tu balik kat pukul 4. Sampai di Sungai Galoh tu tuan-tuan, lepas Kampung Gajah. Orang Kampung Gajah ni tahu tak? Ada 3 lori kelapa sawit tuan-tuan, bayangkan. Lain jalan pula double line. Nak motong tak boleh, bergeraknya lori tu 20 km sejam. Jogging pun lepas tuan-tuan. Orang jogging pun boleh
potong bila sampai lain yang putih-putih tertambuhkan double line, udah belah sana pula banyak kenderaan. Ni dia ni syaitan ni. Ini anak aku bengam betul dah lah, aku nak cepat ni, malah ni ada kuliah Jelapang Jaya pula. Ya Allah, dan inilah lori kelapa sawitnya. Dan inilah pula banyak kereta orang Sungai Galoh ni. Tuan-tuan. Setan ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, bila ceramah kadang-kadang kita sendiri istighfar. Pasal apa? Kita mengajar orang li ihtimalil masyaqah. Control your temperature, control your temper. Jaga suhu marah kamu, jaga kamu punya kemarahan tu, your temper. Don't be hot temper. Pasal apa tuan-tuan? Orang yang sabar itulah orang yang paling kuat. Sebab tu Nabi pernah bertanya, atadruna man syara'ah, tahukah kamu siapa itu orang yang paling kuat, gagah perkasa? Sahabat jawab, as-sar'atu fina man la yasra'u rijal. Orang yang paling kuat di antara kami, ya Rasulullah, yang kami faham apa dia? Yang dia ni kalau lawan seorang, lawan 8 orang tu kalah tuan-tuan. Tu orang kuat tu. Kalau dia bertumbuk tuan-tuan dengan 5, 6 orang, 7, 8 orang, semua tonggin kata orang kita. Oh itu jangan main tu. Dia tu tak payah parang, tak payah kerih, tak payah golok. Dia bagi je dengan tangan kosong, tumbang. Bagi sahabat, normally lah itu yang mereka tahu. Pada pengetahuan mereka, itulah kuat. Nabi kata, as-sar'atu fina, orang yang kuat di kalangan kita ini siapa dia? Mayamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, siapa dia? Orang yang dapat mengawal diri ketika marah. Orang tu kuat. Mukmin qawi. Siapa itu mukmin dhaif ni tuan-tuan? Siapa itu mukmin yang lemah ini? Orang yang panih barat, sikit-sikit nak mencarut, sikit-sikit nak marah. Allah tuan-tuan, petang tadi bila saya tengok balik yang saya nak ajar ni tuan-tuan, saya kata astaghfirullahalazim, aku ngajar orang tapi aku pembaran juga. Baru nampak lori kelapa sawit 3 buah lori. Udah rasa macam nak marah. Udah rasa ngapa lori ni petang ini juga pula nak lalu. Apa tu yang belah sana banyak pula kereta koma, weh ini ramai-ramai ni nak pergi mana? Dia marah nak. Itu kalau itu sikap kita, kita termasuk dalam kategori mukmin dhaif. Pasal apa? Tak boleh menahan marah. Tuan-tuan, bukan senang nak jadi mukmin yang kuat ni. Ya? Baik. Wa fihi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Tentang mati Allah, ingat apabila berlaku kepada kamu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyeronokkan, jangan kita rasa best, ini nikmat Allah bagi, syukur ya Allah, best ya Allah, terima kasih. Tapi apabila Allah Ta'ala uji, wa iza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza. Tuan-tuan, kita punya fitrah apa dia? Kita punya naturalnya apa dia? Bila Allah uji dengan ujian, kita akan merungut-rungut. Betul tak betul? Orang merungut ni tuan-tuan, dia tak kuat, dia dhaif. Orang yang tak kuat ni siapa tuan-tuan? Dia kata, kalaulah aku tak buat begitu. Contoh, saya bagi ibu-ibu bapa contoh yang paling mudah. Anak kita nak pergi kedai. Ini selalulah masyarakat Melayu, jangan marah. Anak kita nak pergi kedai. Sebelum pergi kedai, dia kata, mak, laparlah nak makan nasi. Tuan-tuan mati Allah, kita kata, okeylah nak makan nasi, tak apa. Lepas ni pergi kedai. Anak ni tuan-tuan, dia tak makan dulu, dia pergi kedai dulu. Terus dia capai basikal, dia pergi kedai. Kita ni tuan-tuan, panggil dia, oi, mari, along, oi, mari makan nasi dulu. Tak? Lalu Allah uji tuan-tuan, Along ni anak kita ni dilanggar oleh sebuah lori.
mati di tempat kejadian. Masa ini tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita kata lau anni fa'altu kaza wa kaza, kalaulah aku tak bagi dia tu pergi kedai dulu, kalaulah aku tahan dia makan nasi dulu, dah tentu dia tak dilanggar dek lori. Ini sebab apa langgar dek lori ni? Sebab kempunan tak makan nasi. Nabi kata jangan cakap macam tu. Betul, orang tua-tua kita suka cakap macam tu, betul tak? Kesian dia kempunan tak makan nasi. Tapi hadis ni kita belajar malam ni tuan-tuan, jangan cakap macam itu. Please ibu-ibu yang pernah cakap macam tu, ibu-ibu stop this, ibu-ibu berhenti, ibu-ibu jangan cakap macam tu ibu-ibu. Ya Allah, anak aku meninggal, kamu tahu sebab apa? Dia nak pergi kedai, lepas tu nak makan nasi, lepas tu dia pergi kedai dulu, aku suruh makan dulu, terus dia capai basikal pergi kedai, tersedar kena langgar dek lori. Ya Allah, matinya itu kerana kempunan. Kalaulah aku tahan dia hari tu makan nasi, Nabi kata jangan cakap lau begitu. Tapi macam mana nak adjust balik tuan-tuan? Macam mana nak bagi kita ni jadi sabar dengan kejadian ini, aku boleh terima kejadian ini tuan-tuan? Bagaimana? Walakin qul, kata Nabi. Tapi katakanlah apa dia? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah buat apa yang Allah mahu. Baru kita jadi redha, kita jadi sabar. Tuan-tuan, tengok tak? Dalam peristiwa baru-baru ini, 4 orang budak perempuan pelajar, 3 yang mati lemas sebab tidur dalam kereta tu. Ada tengok ya? Seorang kritikal, 3 meninggal. Pasal apa tuan-tuan? Diceritakan yang kita baca dalam berita tu, yang bawa kereta tu dia tak sihat. Tapi sempat telefon kepada bapa dia, bagi tahu dia nak berhenti di stesen minyak untuk berehat. Sebab kawan yang bawa ni tak sihat, demam. Demam ke tak sihat macam itulah. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, mereka tidur dalam keadaan aircon terpasang. Allahu Akbar. Aircon terpasang ni tuan-tuan, dan didapati ada kebocoran yang berlaku. Apa yang berlaku tuan-tuan? 3 meninggal dunia dalam tidur ni, sesak nafas. Seorang kritikal. Tuan-tuan rahmati Allah, bila saya baca komen, ni leceh ni, bila ada Facebook ni, komen netizen yang jadi pakar kesihatan pun ramai, yang jadi pakar aircon pun ramai. Lain kali ada yang komen, lain kali kalau nak tidur dalam aircon tu boleh, tapi buka sikit tingkap tu. Mak tuan-tuan yang komen pun, ada yang komen apa tuan-tuan? Ya Allah, ini ujian apa ni sampai 3 orang meninggal, seorang kritikal, kesiannya. Ada pula yang komen, kalau ni yang Nabi marah ni, kalaulah tak berhenti di kedai minyak tu, balik terus selamat, kan tuan-tuan. Qul qaddarallah, sebut apa dia, ini sudah Allah takdirkan, masya'a, apa yang Allah mahu, fa'ala, dia buat. Ini iradatullah, kehendak Allah tuan-tuan. Sudah sampai ajalnya, baru kita sabar, baru kita jadi kuat. Kalau tak tuan-tuan, benda ini akan menghantui kita sampai bila-bila. Kenapalah anak aku ni tak balik terus? Ya Allah, kenapa dia singgah pula dekat stesen minyak? Ya Allah, kenapa letak cek servis aircon ni tak tahu pula bocor? Ya Allah, tuan-tuan. So malam ni tuan-tuan, apa saja yang berlaku kepada kita, jangan kita masukkan perkataan lau. Kerana apa? Syaitan ini akan menyebabkan kita akan rasa kecewa lagi kecewa.
Fa inna law miftahu syaitan, kerana law itu sesungguhnya kata ulama hadis adalah kunci kepada syaitan. Fa in law taftahu amal syaitan ayu yulqi fil qalbi mu'aradatal qadri fayuaswisu bihi syaitan. Apa dia syaitan ni punya kerja? Dia akan masukkan dalam hati kita ni perasaan apa? Mu'aradatal qadri, kita menentang qada dan qadar Allah. Tuan-tuan, balik ni tuan-tuan, tengok muka isteri boleh? Banyak kali dah suruh tengok. Tuan-tuan tengok muka isteri, dan tuan-tuan ingat dalam tuan-tuan punya memori sebelum kahwin dengan orang rumah ni, ada tak wanita lain yang kita pernah cintai? Tak payah bagi tahu isteri, tak payah bagi tahu. Ibu-ibu, tengok muka Bang Haji tu balik sekarang. Kalau takut nak tenung matanya masa jaga, tengok waktu dia tidur. Tambah time menengkur. Tengok. Terkeluar-keluar liur basinya tu. Tengok ibu-ibu sebelum kahwin dengan Bang Haji ni, ada tak kekasih hati kita zaman dulu-dulu yang bercinta 8 tahun tapi kahwin dengan orang tua ni? Ada tak? Sebab apa kahwin dengan orang tua ni? Bapak paksa. Ada tak ibu-ibu? Dan bila ibu-ibu ada masalah dengan Bang Haji ni, Bang Haji ni baran, cerewet, kedekut, macam-macam kan? Tak romantik. Kalau dah makan tu tak nak basuh pinggan, tak nak tolong, berlanggat-langgat pinggan. Lepas tu suami marah kita, apa dia pinggan dalam cingki ni? Apa malah kamu ni? Kasar kan ibu-ibu? Pernah tak ibu-ibu terfikir satu hari ibu-ibu kata, kenapa aku kahwin dengan dia ni ya? Ni masalah bapak aku lah ni. Bapak aku paksa aku kahwin dengan orang tua ni. Kalaulah nampak, kalaulah aku kahwin dengan Su'ad bin Sa'ad, ini Su'id bin Su'ib, kalau aku kahwin dengan Su'ad bin Sa'ad mesti bahagia. Betul ke mesti bahagia ibu-ibu? Mungkin Allah tak kahwinkan kita dengan kekasih hati yang cinta 8 tahun tu. Sebab apa? Tak tahu bahagia tak bahagia. Tantang lagi teruk daripada Su'id bin Sa'ad ni. Sebab itu kita kena kata, ini sudah qadar Allah, ini sudah jodohku. Nampak macam mana? Kita akan sabar ibu-ibu, kita akan mati dengan tenang. Kalau tak ibu-ibu, bila stres ni sampai ke satu peringkat, nampak kecil je orang tua ni, aku ambil screwdriver ni sekarang, aku tikam mampu orang tua ni. Ada tak rasa macam tu ibu-ibu? Siapa yang buat tu? Miftahul syaitan. Syaitan yang buat benda-benda macam tu. Okay ibu-ibu? Sebab tu ibu-ibu, terimalah pasangan kita, jodoh kita, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa dia lau yang dibenarkan? Tadi ustaz kata tak boleh lau. Kalau tak boleh, ada pula lau yang dibenarkan. Ada. Kata ulama lagi, wa amma man qalahu ta'assufan ala ma fata min ta'atillah. Kalau itu disebabkan oleh rasa sorry. Ta'assufan ini bermakna sorry, menyesal. Pasal apa menyesal? Kita tak buat ketaatan Allah, tu tak apa. Allahu Rabbi, kalaulah aku solat daripada aku muda hari tu, tak ada teruk aku qada, tu boleh. Allahu Rabbi, kalaulah aku puasa Ramadan tak tinggal, tak ponting masa aku muda, aku dah buat, tak ada teruk nak qada, nak bayar fidyah, tu tak apa. Allah, kalaulah aku daripada muda hari tu tak tuang kelas mengaji, tak ada aku merangkak-rangkak baca Quran, tu tak apa. Kerana apa? Ini menyebabkan kita belajar untuk memperbaiki diri.
Pasal apa tuan-tuan? Bila tahu kita tak pandai baca Quran, belajar baca Quran. Bila kita tahu kita ini sudah tidak semayang dulu, tidak puasa dulu, qada segala yang kita tak buat itu selama mana yang kita mampu. Itu tak apa. Yang tak boleh, apa maksud dia di sini? Yang tak boleh apa dia? Yang membawa kepada kita menolak mu'aradatan. Menolak apa dia? Qada dan qadar Allah. Itu yang tak boleh. Tuan-tuan suka ke kerja yang tuan-tuan buat sekarang? Saya tuan-tuan tak terfikir nak jadi ustaz. Tak fikir. Sebab saya dulu bercita-cita nak jadi lawyer. My ambition is to be a lawyer. Di St. Michael dulu sekolah rendah, cikgu selalu tanya, what is your ambition? Cikgu Bengali, Mrs. Baksha namanya. Garang cikgu tu. Ya Munawir, kadang Munaibahnya panggil aku. Munawir kata dia, what is your ambition? Teacher, I want to be a lawyer. Good, kata cikgu. Saya nak jadi peguam. Sebab apa? Sebab saya suka bercakap, berujuh, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, ayah suruh masuk sekolah agama. Bayangkan, daripada sekolah sekular St. Michael, I have to enter the religious boarding school. Masuk sekolah asrama agama pula. Aduh. Kadang-kadang tuan-tuan bila dah jadi ustaz ni terfikir, pasal apa? Rupanya ustaz ni tak ada rehat. Rehat relax. Baru sehari free tak ada mengajar, orang call, udah orang call tuan-tuan. Assalamualaikum ustaz. Ya. Malam ni ada tak kuliah? Udah tuan-tuan, malam ni memang tak ada kuliah. Aku dengan bini aku dah cadang nak makan candlelight dinner. Ustaz ada dah program malam ni? Allah, nak jawab apa tuan-tuan? Nak tipu kata ada. Nak tipu kata, oh saya ada program. Orang akan tanya, program apa ustaz? Program nak makan-makan, keluar makan dengan bini. Ada AJK masjid tuan-tuan. Dia lagi mufti daripada mufti. Dia kata apa? Ustaz, makan-makan ni bila-bila boleh makan. Ini orang berkehendak ustaz. Ada ustaz tak dapat datang, jadi nak minta ustaz ganti. Ustaz nak jawab apa hadapan Allah nanti? Udah aku pula ditanya apa itu tuan-tuan. Aku pula kena tazkirah. Abang ramal lah tu. Nampak tak? Kadang saya katakan rumah, ya Allah, abang kena pergi surau ni lah. Ya haji tu dah bantai aku. Isteri kata, alah bang, dah janji dah nak keluar makan. Isteri gurau, dia bukan buat pun, dia gurau je. Tak apalah bang, abang pergi. Abang nak pakai jubah warna apa? Ni orang rumah pula tuan-tuan. Sebab apa? Dia sedar, bila diri kita sebagai ustaz, dia kena terima takdir qada dan qadar. Apa dia? She share me with peoples. Dia berkongsi saya dengan masyarakat. Jadi tuan-tuan kadang-kadang fikir balik, kalaulah aku jadi lawyer hari tu, ya, tak adalah sampai malam pun pergi macam-macam program. Kadang-kadang lepas maghrib tuan-tuan, orang ajak pula online pula, ya, macam-macam tuan-tuan. Letih tu memang letih, tapi kena ingat, nak jadi mukmin yang kuat, kena sabar dan menerima di atas apa saja yang Allah takdirkan. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang masih belum kaya lagi, sabarlah. Tuan-tuan yang balik masih belum kahwin dua lagi, sabarlah. Ya, doa banyak-banyak, jadilah mukmin yang kuat insya-Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azmi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal mu'minil qawi. Jadikan kami beriman beriman yang kuat ya Allah.
Jangan kami dilemahkan ya Allah oleh kekecewaan dan perasaan-perasaan yang menyebabkan kami kalah dengan diri kami sendiri dan kami tidak dapat menerima takdir-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri minal insan ila allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum saya akhiri, bersama dengan saya ada Cik Syarul dan juga Cik Subki, ada membawa macam biasa air syifa yang telah kita doakan dan juga barangan-barangan makanan Islam. So kalau tuan-tuan berhajat boleh dapatkan di luar sana macam biasa tu ya. Terima kasih.